Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umaydah binti Ismail dari kelas 5 ROM 1. Pada hari ini kita akan membincangkan contoh soalan esei bagi kertas 2 subjek kimia. Pada kali ini contoh soalan dari bab 4 dan bab 5 iaitu jadual berkala unsur dan ikatan kimia. Okay, next. Pembentukan ikatan kimia ada dua iaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion ni terhasil daripada tindak balas antara unsur logam dan unsur bukan logam. Manakala ikatan kovalen terhasil antara tindak balas antara unsur bukan logam dan unsur bukan logam. Untuk ikatan ion lebih cenderung untuk membuang dan menerima, manakala ikatan kovalen cenderung untuk berkongsi. Kalau unsur logam berada di kumpulan 1, 2 unsur peralihan dan kumpulan 13. Manakala unsur bukan logam iaitu hidrogen kumpulan 14, 15, 16, 17 dan 18. Okay, next. Unsur kumpulan 18 iaitu bukan logam juga dikenali sebagai gas adi atau gas nadir. Kumpulan ini mempunyai 6 unsur iaitu helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. Kita boleh tengok helium mempunyai susunan elektron duplet, manakala neon dan ke bawah mempunyai susunan elektron oktet. Macam nak kenal duplet dengan oktet ni, oktet mempunyai nombor 8 di belakang. Unsur kumpulan 18 ni wujud sebagai gas monoatom, tidak reaktif secara kimia ataupun bersifat lengai. Tidak reaktif ni bermaksud tidak bertindak balas dengan mana-mana unsur dari kumpulan lain. Atom gas adi mempunyai susunan elektron duplet dan oktet yang stabil. Jadi apabila dah stabil, atom gas tidak menderma atau menerima atau berkongsi elektron dengan atom unsur lain. Okay, next. Unsur kumpulan 1 juga dikenali sebagai logam alkali iaitu logam. Seperti yang ditunjukkan, antara unsur yang terdapat dalam unsur kumpulan 1 ialah lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Logam alkali bersifat lembut, which is boleh dipotong. Semua unsur kumpulan 1 mempunyai satu elektron valence. Dalam tindak balas kimia, atom ini akan menderma satu elektron dan membentuk ion bercas positif 1 ataupun M+ supaya mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Contoh, kita akan tulis M, membuang E membentuk M+. Tetapi dalam SPM, kita perlu pindahkan E ke belakang untuk membentuk M, membentuk M+ menerima E. Okay, next. Untuk unsur kumpulan 17 juga dikenali sebagai halogen iaitu bukan logam. Antaranya ialah fluorin, klorin, bromin dan iodin. Unsur kumpulan 17 ini ialah unsur bukan logam yang wujud sebagai molekul dua atom, antaranya ialah Cl2, Br2, I2 yang wujud secara sumber. Jadi dua atom lah. Semua unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence. Dalam tindak balas kimia, atom ni menerima satu elektron dan membentuk ion bercas negatif 1 ataupun X- supaya mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi kalau kumpulan 17 dia akan berlawanan dengan kumpulan 1.
Kalau kumpulan 1 cenderung untuk menerima, kalau kumpulan 17 bukan logam cenderung untuk kumpulan 1 membuang, untuk kumpulan 17 menerima. Jadi persamaan ion ditulis X menerima E membentuk X minus. Okay, next. Ikatan ion. Ikatan ion terbentuk apabila atom logam menderma elektron kepada atom bukan logam dan membentuk sebatian ion. Jadi atom logam ni terdapat dari kumpulan 1, 2 dan 13. Manakala atom bukan logam yang terdapat dari kumpulan 15, 16 dan 17. Kumpulan 14 tidak terlibat dalam ikatan ion. Untuk atom logam cenderung untuk menderma elektron untuk membentuk cation. Manakala atom bukan logam cenderung untuk menerima elektron untuk membentuk cation. Jadi cation mewakili ion positif and ion mewakili ion negatif. Jadi ion yang berlawanan akan tertarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Basically ikatan ion ni terjadi untuk mencapai susunan elektron duplet dan oktet yang stabil. Okay, next. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk apabila atom-atom bukan logam dari kumpulan 14, 15, 16, 17 atau hidrogen berkongsi pasangan elektron. Untuk ikatan kovalen, kumpulan 14 terlibat. Ikatan kovalen ni mempunyai tiga contoh jenis ikatan, iaitu ikatan tunggal, ikatan ganda dua, ikatan ganda tiga. Ikatan ganda tiga berkongsi tiga pasang elektron melibatkan kumpulan 15 dan kumpulan 15. Ikatan ganda dua berkongsi dua pasang elektron melibatkan kumpulan 16 dan 16, kumpulan 14 dan 16. Untuk kumpulan tunggal berkongsi sepasang elektron yang melibatkan kumpulan lain-lain dari ikatan ganda 2 dan ikatan ganda 3 sebagai contohnya kumpulan 16 dan kumpulan 17. Okay, next. Contoh ikatan tunggal lah. Ikatan tunggal ni terbentuk apabila dua pasang atom berkongsi sepasang elektron. Kat slide ni kita boleh tengok contoh struktur Lewis bagi contoh ikatan tunggal yang terhasil daripada tindak balas atom klorin dan atom klorin yang lain. So dot dan pangkah mewakili bilangan elektron valence lah. Kat situ kita tengok 7 bilangan elektron valence mewakili bilangan dot dan pangkah. Atom klorin akan berkongsi elektron antara satu sama lain untuk menjadikan bilangan 8 elektron valence untuk membentukkannya stabilah oktet. Dekat sebelah tu adalah gambar raja susunan elektron yang menunjukkan petala berisi elektron. Ikatan kovalen untuk halogen menjadikan molekul klorin terhasil ataupun Cl2. Okay, next. Takat lebur dan takat didih bagi sebatian ion. Contohnya, natrium klorida NaCl terdiri daripada ion positif N+, dan ion negatif Cl-, tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat. Contoh ni ialah pepejal natrium klorida yang ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat lah. Takat lebur dan takat didih ni ialah berapa banyak tenaga haba yang diperlukan lah untuk meneraikan daya elektrostatik ni. So dia cakap kuat, jadi banyak tenaga haba yang kita perlukan lah. Jadi bila banyak tenaga haba yang diperlukan, takat lebur dan takat didih sebatian ion ni tinggi. Okay, next.
takat lebur dan takat didih bagi sebatian kovalen. Contohnya sebatian kovalen gas klorin Cl2 terdiri daripada molekul-molekul terikat antara satu sama lain oleh daya van der Waals yang lemah. Jadi bila lemah, kita tahulah hanya sedikit saja tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya ini. Bila sedikit, takat lebur dan takat didih sebatian kovalen rendah. Dekat situ kita boleh tengok contoh daya tarikan van der Waals untuk molekul klorin. Okay, next. Contoh soalan. Contoh soalan jadual 3 menunjukkan susunan elektron bagi atom P, Q, R dan S. Unsur P, Q, R dan S. Untuk unsur P, susunan elektron 2.8.1, untuk Q 2.4, untuk R 2.8.7, untuk S 2.8.8. Untuk ni kita perlu kenal pasti logam dan bukan logam dahulu. Untuk P, elektron valence-nya, bilangan elektron valence ialah 1, jadi kumpulan 1 ialah unsur logam. Untuk Q ialah 4, jadi bukan logam, itu 14. R bukan logam dan S juga bukan logam. Untuk soalan, berdasarkan jadual 3 terangkan berikut. Unsur R bertindak balas dengan unsur Q membentuk suatu sebatian dengan suhu leburan yang rendah. Okey, yang pertama, kita susunan elektron bagi atom R ialah 2.8.7, 2.8.7, manakala untuk atom Q ialah 2.4, itu 2.4. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, setiap atom R memerlukan satu lagi elektron dan atom Q memerlukan 4 lagi elektron. Jadi 4 atom R berkongsi satu pasang elektron dengan satu atom membentuk sebatian kovalen QR4 dengan suhu leburan yang rendah. Apabila molekul-molekul dalam sebatian QR4 ni terikat antara satu sama lain oleh daya van der Waals yang lemah. Sebabkan cakap suhu leburan yang rendah, jadi daya van der Waals. Jadi apabila lemah, sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Okay, next. Unsur R wujud sebagai molekul diatomik R2, manakala unsur S wujud sebagai satu gas monoatom. Okay, untuk unsur R wujud sebagai molekul diatomik R2 kerana susunan elektron bagi atom R ialah 2.8.7, 2.8.7. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, setiap atom R memerlukan satu lagi elektron. Jadi setiap atom R menyumbangkan satu elektron valence untuk dikongsi antara dua atom R membentuk molekul duiatom. Untuk unsur S wujud sebagai satu gas monoatom kerana susunan elektron bagi unsur S ialah 2.8.8, 2.8.8. Atom S mempunyai susunan elektron yang oktet yang stabil. Jadi atom S tidak menderma, berkongsi atau menerima. Okay, next. Terangkan pembentukan kimia bagi unsur P dan R. Okey, P tadi kita dah tahu P ialah logam dan R ialah bukan logam. Jadi kalau logam bertindak balas dengan logam, terhasilnya sebatian ion.
susunan elektron bagi atom P ialah 2.8.1, manakala susunan elektron bagi atom R ialah 2.8.7. Atom P mempunyai satu elektron valence, manakala atom R mempunyai 7 elektron valence. Jadi untuk mencapai susunan elektron otak, atom P akan membuang satu elektron valence-nya untuk membentuk ion P+. Untuk atom R pula, untuk mencapai susunan elektron otak yang stabil, atom R akan menerima satu elektron untuk membentuk ion R-. Yang ini merupakan contoh persamaan ion untuk pelepasan dan penerimaan elektron. Kalau bagi untuk pelepasan, kita perlu pindahkan E- ke belakang membentuk plus elektron. Ion P+ dan ion R- akan tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik. Untuk ikatan ion, daya elektrostatik yang kuat membentuk ion PR. Ikatan ion terbentuk antara ion P+ dan ion R-. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.